Menarik minggu ini, Jumaat, awas dengan hela penipuan si penipu di musim pandemik dan eksplorasi ensiklopedia Perang Rasulullah. Sabtu, istimewa Hari Guru bersama SK Puchong, Kevin Zahari, Akmal Daniel, Syazwan Syahmi serta Arif Bahran dan Nazri Johani. Ahad, cabaran dunia keusahawanan, lelaki dia telefon, keberkatan berpuasa, kekal cergas dan bersama The Brothers. Semuanya di Borak Kopitiam TV3. Menarik minggu ini, Jumaat, awas dengan hela penipuan si penipu di musim pandemik dan eksplorasi ensiklopedia Perang Rasulullah. Sabtu, istimewa Hari Guru bersama SK Puchong, Kevin Zahari, Akmal Daniel, Syazwan Syahmi serta Arif Bahran dan Nazri Johani. Ahad, cabaran dunia keusahawanan, lelaki dia telefon, keberkatan berpuasa, kekal cergas dan bersama The Brothers. Semuanya di Borak Kopitiam TV3. Menarik minggu ini, Jumaat. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Hari ini Abang Abu awal sikit. Sebab apa? Hari ini je kita 8.30 Abang Abu start. Sebab apa? Sampai 9.30 Abang Abu kena ada buat dekat TV3 punya kita ada rehearsal sikit dekat TV3. Jadi saya tak dapat ni. Lepas tu ke 10.30 saya terus ada program. Jadi saya kena start awal hari ni supaya saya at least dapat buat benda ni, right? Saya tak nak macam tangguh. Saya nak pastikan saya buat juga. Mungkin ada yang selalu datang ni, dia akan mula datang pukul 9 dia nampak at least ada benda, right? Jadi saya tak nak macam kita tak buat disebabkan mungkin ada benda-benda yang berlaku pada kita, right? So hari ini insyaAllah kita akan ada pagi ni kan, jadi dah pagi. Jadi kita okey lah berbual je kan apa yang kita boleh berbualkan, right? Dan terima kasihlah kepada yang sudah berada pagi-pagi ni kan. Mungkin dia tengok Abang Abu dah live, okey kita pergi tengok dan sekali jumpa Abang Abu di sini. Terima kasih kepada anda yang juga datang. Saya nak bagi tepukan awal. Pagi-pagi kita start dengan satu tepukan, satu keadaan ceria. Walau apa pun berlaku dalam kehidupan kita, sentiasa dalam keadaan gembira, ceria, tenang. Kerana ketenangan dan keceriaan membawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Walau apa pun, yakin bahawa segala-galanya ada penyelesaian. Segala-galanya ada ubatnya. Segala-galanya ada hikmahnya. Jadi apa pun berlaku, be positive. Selalu mengambil sesuatu yang berlaku tu dalam bentuk yang positif. Apa yang aku boleh dapat daripada benda ni, right? Bukan kita terus mengeluh dan sebagainya, right? Okay, Faradiha binti Osman, right? Dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan dengan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Kita dah berada di hari yang ke-23, right? Dalam Ramadan. Begitu cepat, begitu pantas masa telah berlalu. Apa pun masa yang telah pergi takkan dapat kita dapat kembali. Jadi setiap masa beri perhatian, setiap masa be present, setiap masa nikmati dan buat apa yang kita boleh buat, kerana masa tidak akan menunggu kita. Masa akan pergi dan semua masa yang pergi tak akan kembali, right? Jadi sentiasa kita mengambil berat mengenai masa, sebab Allah juga mengatakan ramai orang akan demi masa manusia ni dalam kerugian. Kita ni rugi kalau kita ni tak menggunakan masa, sebab masa ni sangat-sangat berharga, right? Jadi pastikan setiap masa kita ni digunakan untuk membawa kebaikan kepada kita, kepada orang lain, dan mudah-mudahan setiap masa ni juga kita berikan sebagai satu ibadah kepada Allah SWT. Alright, amin. Alright, itu Syikin, Kak Syikin. Assalamualaikum AA dan sahabat semua. Hilmi Az, alright, malas dah malas. Apa khabar malas dah malas? Kenapa masih lagi malas dah malas? Malas dah rajin, malas dah malas. Alright, okay, fine, whatever it is. Sentiasa dalam berfikiran positif. Alright, best. Be excited to solat today, be excited to selawat today, be excited to sedekah today. 3 amalan yang perlu kita pegang. Bangun pagi je, ingat, inilah aku excited sangat ni. Sebab apa? Aku dapat solat, ya Allah bestnya. Aku dapat berselawat, ya Allah bestnya. Aku dapat bersedekah, ya Allah bestnya.
Dan bulan puasa pula, be excited solat tarawih, be excited solat tahajud, be excited solat taubat, dan tambah satu lagi, be excited to solat tasbih. Jadi itulah untuk kita nak praktikkan dalam bulan puasa bulan Ramadan, kerana hanya Ramadan je ada tarawih, right? Ramadan je ada tarawih, jadi kita kena buat melakukan tarawih, dan mudah-mudahan, right, daripada berkat apa yang kita buat, Allah akan permudahkan segala urusan kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, right? So hari ini Alhamdulillah Abang Abu sangat padat. Padat sangat program Abang Abu hari ini memang padat sangat. Sebab tu kita start awal, sebab 9.30 saya dah tak boleh berada di sini kerana saya ada di tempat lain, alright, untuk saya buat something. Dan 10.30 saya juga akan adakan program yang ditunggu-tunggu ramai. Apa dia? Program Biak Duit yang akan berlangsung pada 10.30 nanti. Bagi anda yang sudah pun menyertai tanya, sebab kita sudah ada 20 penyertaan, maksudnya dah maksimum kelas kita. Tapi bagi yang mungkin nak juga, kita terpaksa tunggu bulan depan, right? Kita akan buat bulan depan batch yang lainnya. Jadi inilah batch 20 orang ni yang pastinya akan teruja kerana mereka menjadi first batch dalam online, right? Ini adalah first batch biak wang dalam online, alright? Jadi mereka adalah first batch yang saya pasti akan teruja, dan saya juga akan pastikan mereka ni teruja dan mencapai matlamat mereka membiakkan wang. Sampai satu masa dah tak boleh biak, dia kena ternak kat luar. Itu yang akan berlaku kepada mereka semua. Alright, kita ada Assalamualaikum Kak Rin, Kak Pedusi Kak Rin kita, Waalaikumsalam. Dan Suhaila Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang best sangat. Hari ini hari Sabtu, anda semua mungkin kalau dulu masa kerja hari Sabtu ni kan hari tidur kan, pagi ni hari tidur dan juga hari belajar, sebab ramai akan pergi ke pelbagai seminar yang akan berada pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi sekarang pun sama juga, sekarang pun walaupun kita kat rumah, tapi pelbagai seminar sedang berlaku di luar sana, pelbagai ilmu-ilmu sedang dikongsikan oleh guru-guru. Dan kepada guru, selamat Hari Guru, kerana hari ini adalah Hari Guru. Jadi mudah-mudahan semua guru-guru di luar sana akan sentiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan barakat ke atas segala kebaikan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kebaikan inilah akan menjadi saksi di akhirat untuk membantu mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Alright, jadi itulah yang Abang Abu nak sampaikan pada anda sini. Dan Ajimul Nasirullah kan adik saya. Macam mana nak join? Suhaila, nak join hari ni Kalau nak join, awak boleh join dengan benda ni. Kejap saya tunjuk benda tu saya tunjuk supaya awak boleh join. Bagi yang masih nak join kan, okay, insyaAllah, alright. So boleh buat kat sini Kak. Alright, 16 Mei 10, sebenarnya 10.30 dia bukan, saya tukar sikit, dia bukan 10, jadi kita dah tukar 10.30. Sebab Abang Abu punya timing ni memang dahsyat sangat. So kita tukar 10.30 10.30 hingga 12. Dan kalau anda nak, anda kena WhatsApp kat sini supaya saya boleh bagi link pernyataan. Dan ada sedikit bayaran perlu dilaksanakan untuk mendapatkan tempat. Alright? Okey, selamat Hari Guru. Tetap guru kami. Allahu Akbar. Saya ni abang, saya bukan guru. Saya ni abang biasa je. Janganlah saya jadi guru. Tapi kalau anda nak panggil saya guru, apa salahnya? Panggil je Cikgu Abu. Macam tak sedap lah panggil Cikgu Abu. Cikgu Abu, tak best. Saya nak Abang Abu juga. Jadi panggil saya Abang Abu juga. Alright, so kita ada siapa? Hai, Ajimul Nasirullah kan dia. Hai ni adik aku ni, dia hai pula. Ni kita letak kat sini. Ataupun ini kita bawa sini. Yang hai ni kita bawa sini. Ajimul Nasirullah kan ni adik-beradik saya. Dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ajimul. Wah, semalam dia buat solat tarawih kat rumah dia. Dengan alunan surah-surah dia dengan begitu penuh bersemangat. Adik aku ni, wah, dahsyat. Alright, tahniah adik aku. Dan Kak Suhaila dia cakap selamat Hari Guru. Tetap guru kami. Guru, jangan kita abang. Alright, okay. So hari ni hari yang ke-23, kita dah berada di bulan Ramadan yang sungguh-sungguh istimewa, sungguh berlainan sekali tahun ini. Tapi kita sangat ceria, kita tidak sedikit pun rasa macam terganggu dengan apa pun yang sedang berlaku. Malahan kita rasa sangat bersyukur kerana masih dapat kita berada dalam keadaan yang tenang walaupun COVID sedang melanda dan sedang menular, dan belum ada satu lagi penemuan untuk memastikan COVID ni dapat dihentikan. Tapi kita tetap ceria, kita masih lagi dapat mengira nikmat Allah yang begitu banyak, alright, untuk menjadikan kita ni sentiasa dalam keadaan gembira. Alright, jadi hari ini Abang Abu nak juga sambung
mengenai benda ni, persekitaran wang kita. Kalau kita dah banyak belajar, hari ni adalah hari yang terakhir untuk saya nak bagi something yang sangat penting untuk memastikan persekitaran kewangan kita ni tersedia, menyediakan satu keadaan untuk menjemput rezeki dengan murah, dengan mudah, dengan banyaknya sekali. Jadi kita nak buat benda tu. Tapi seperti biasa, apa kita buat? Setiap hari bila dengan Abang Abu, jangan lupa untuk tekan love yang banyak. Sentiasa tekan love. Sebab saya ni memang suka tengok orang tekan love kat saya. Dia kalau 1000 kan, setiap hari saya ada macam target tau. Dapat 1000 ni macam best sangat. Jadi jangan lupa untuk terus tekan love, banyak like love kan. Macam tu. Itu satu. Kedua, kita nak juga mengambil dan memulakan kita punya hari ini dengan istighfar. Alright, kita istighfar dengan kita ambil phone dan kita share pada member. Kita ada member kita kan. Alright, member ni okay, aku share lah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita bawa lah 10 kali at least sebab kita dah berkongsi 10 share dan 10 istighfar untuk permulaan. Mudah-mudahan setiap istighfar ni Allah akan terima untuk membersihkan sedikit dosa yang telah kita lakukan tanpa kita sedari. Alright, jadi teruskan bersama Abang Abu dalam 40 minit ni hari insya-Allah. Alright, saya akan bersama dengan TV3. Esok jangan lupa tengok Abang Abu. Esok kena tengok Abang Abu. Alright, sebab esok saya akan berada di TV3 Borak-Borak Kopitiam untuk kita nak bercerita sedikit mengenai keusahawanan, mengenai apa yang kita boleh buat dalam keadaan COVID dan sebagainya. Alright, itu untuk TV3 esok. Alright, tapi hari ini bersama dengan Abang Abu dan kita nak mulakan. Setiap hari Abang Abu kena mulakan dengan apa? Satu soalan. Kalau anda tanya satu soalan, itulah makanan untuk mindah Abang Abu, dan Abang Abu akan untuk memberikan pelbagai ilmu yang insya-Allah akan dia just flow saja, right? Jadi saya nak mulakan dengan energi yang tinggi. Energi yang tinggi untuk Abang Abu adalah soalan anda. Sekarang saya nak awak tanya soalan, alright? Tanya soalan, biarlah Abang Abu dapat makanan minda. Makanan minda Abang Abu adalah soalan daripada anda. Jadi tanya soalan dan teruskan love banyak-banyak. Macam ni. Mana macam ni orang buat macam ni. Dia orang buat macam ni. Something like that lah. Aku ni tak gerti benda-benda ni, tapi boleh lah. Alright, jadi teruskan. Siapa-siapa dekat sini ada soalan yang pertama. Alright, dan saya tutup benda ni tu dulu. Alright, soalan yang pertama. Kalau anda ada soalan yang pertama, dipersilakan tanyalah. Tanya pada Abang Abu. Tanya. Alright, ini saya juga dapat anugerah ni. Bukan anugerah lah, diorang hantar ni. Alright, daripada US. Alright, daripada US. Alright, this is engine. Kita ada, alright, yes. Mungkin saya nak just letak supaya nampak macam adalah some benda-benda kat sebelah dan sebelah sana dan sebelah sini. Alright, so apa soalan? Jangan tak tanya soalan, brothers and sisters. Come on, tanya soalan, sebab soalan anda lah adalah makanan mindah saya. Jadi awak tanya, maksudnya awak dah bersedekah mindah, bersedekah makanan untuk mindah saya. Soalan anda akan menjadi macam mana nak urus rejection. Soalan ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan apa ni, dengan hari ni, tapi sebab dah tanya, saya yang suruh tanya, maka kita kena jawab juga. Macam mana AA urus rejection? Pada saya tak nampak benda tu macam rejection. Saya tak nampak macam hari ni kan, saya tengok, alright, dekat kamera saya ni ada 21,000 orang sedang melihat saya. 21,000 orang sedang mendapat manfaat daripada saya. Jadi saya kena bawa diri saya untuk meletakkan diri saya seperti di mana saya sedang memberi kepada 21,000 orang. Walaupun yang tengok 20 orang saja. Tapi minda saya nampak 20,000 orang tu. Aku bermanfaat. Jadi saya kena adakan energi untuk saya sampaikan benda itu. Satu. Kedua ni, kita jangan ambil rejection ni sebagai satu yang muktamad. Rejection ni dia bukan rejection. Mungkin kita kena faham kenapa dia reject. Mungkin sebab kita tak explain secara betul, ataupun mungkin keperluan tu bukan apa yang dia nak sekarang. Jadi sebab tu ramai orang yang reject ni sebab dia tak study customer kita. Dia tak
kita tak study apa yang diorang nak sebenarnya, apa keadaan diorang. Kalau kita mula faham keadaan dia, kita tahu apa yang dia nak, maka kita akan bagi apa yang dia nak. Betul? Jadi bila kita bagi apa yang dia nak, pasti dia takkan reject. Tapi kalau kita bagi apa yang mungkin dia rasa dia tak perlu at this moment, ataupun mungkin dia tak faham, biasanya dia kena reject. Jadi setiap rejection adalah untuk kita belajar sesuatu untuk diri kita. Abang-abang ambil benda tu sebagai satu lesson. No, rejection adalah untuk saya belajar something. Saya kena belajar ni, like, kenapa mungkin aku kena fahamkan benda ni, aku kena beritahu benda ni dengan lebih betul, aku kena mungkin study benda bab ni, aku kena study dia ni kot. Jadi saya mula ambil rejection sebagai satu peluang untuk saya belajar sesuatu. Jadi bila saya buat macam tu, saya rasa macam seronok, saya tak akan rasa sedikit pun macam di reject. Malahan saya cakap, aku dapat benda baru lah, dia ni ajar aku benda baru, aku nak belajar something. Dan selepas tu saya akan mula study dia, dan saya akan balik pada dia, dan insyaAllah dia akan rasa lebih, kata orang tu, lebih bermanfaat. Dia cakap, sekarang dia daripada reject, dia nak pula. So itulah sebenarnya rejection adalah peluang untuk kita mengenali diri kita dan untuk membetulkan diri kita. Mungkin ada benda-benda yang sebenarnya kita perlu betulkan. Alright? Kalau kita dah buat itu semua, masih orang reject, maka itu bukanlah customer ataupun target kita yang sebenar. Alright? So itulah sedikit yang abang-abu boleh bagi pada Kak Syikin, macam mana abang-abu urus rejection. Alright? Bukan kita tak ada rejection. Alright? Semua orang pasti, kalau kita menjual sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu, pasti akan ada rejection. Tapi orang yang berjaya adalah mereka mengambil rejection tu dan menjadikan dia sebagai satu peluang untuk mereka belajar sesuatu, dan jadikan rejection tu pula satu peluang untuk mereka, buat benda yang lebih baik, agar rejection tadi sudah menjadi satu attraction pula. Macam mana kita nak tukarkan rejection menjadi attraction? Itu yang sangat penting untuk dalam kita mencapai banyak kejayaan dalam musim-musim COVID dan krisis ni. Alright? Terima kasih Kak Syikin. Ada tak apa-apa soalan, sebab kita ada masa sedikit. Sebab hari ini topik persekitaran kewangan ni dia satu message je. Sebab seperti biasa, abang-abu akan hanya bagi satu message untuk anda praktikkan, buat benda tu sampai anda dapat macam sesuatu yang luar biasa. Sebab selagi kita tak buat benda yang saya bagi tahu, maka kita tak akan dapat apa-apa pun daripada apa yang kita buat selama ni. Betul? Sebab tu saya tak nak bagi banyak, tapi satu hari saya bagi satu atau dua maksimum untuk anda faham dan praktikkan. Bila faham dan praktikkan, pasti anda akan rasa sangat luar biasa. Alright, semalam kita pun dah berkongsi. Sebab siapa yang semalam tahu apa yang kita kongsikan semalam? Cuba saya nak tahu macam mana semalam apa yang kita belajar semalam. Come on. So mungkin kat sini dah ada 19 orang, tapi tak tahulah mereka ni yang dah datang semalam ke tak. Tapi saya nak tanya, apa kita belajar semalam dan siapa yang praktikkan apa yang dia belajar semalam? Alright, apa yang kita belajar semalam dan apa yang kita praktikkan? Alright, semalam saya suruh anda buat beberapa perkara, betul? Saya cakap apa? Alright, nak dekat persekitaran kewangan yang best, anda perlu ada seorang saya cakap seorang insurance agent ataupun seorang unit trust agent. Dan yang lebih penting, saya cakap anda kena cari seorang coach yang boleh membimbing anda. Jadi siapa yang dah buat benda tu? Saya nak tahu buat ke tak buat. Alright, kita ada Rafida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafida ni daripada London. Daripada London. Dia ada apa? Karipap pusing. Dia ni buat karipap pusing. Dia buat karipap dia pusing-pusing ke atau karipap tu yang pusing, saya tak tahu. Mungkin dia buat karipap, dia pusing-pusing, lepas tu dia buat karipap, ataupun dia buat karipap tu pusing. Aku pun tak tahu. Itulah Rafida daripada London. Ni pukul berapa kat London ni? Alright. So kita ada juga siapa ni, hubungi, dah ada okey, bagus. So Hilmi dia dah hubungi ejen insurans. Tahniah kepada Hilmi, kita berikan tepukan kepada Hilmi kerana dia buat apa yang kita bincang. Bukan hanya dengar lepas tu tak buat apa-apa. Ramai kita dengar dan tak buat apa-apa. Saya nak awak sekarang buat benda yang semalam. Sebab kalau kita tak buat, maka macam mana kita nak dapat, betul? Alright. Okey, dan cari coach. Dia sedang mencari coach untuk membantu dia dalam perjalanan dia. Very good. Tahniah sekali. Saya ucapkan tahniah kepada Hilmi. Alright. Okay, memang saya ucapkan tahniah kepada Hilmi. Alright. Ni Rafida dia ketawa. Dia cakap, aku tak pusing lah Bu, aku buat benda tu, dia tu yang pusing. Kau ni macam-macam, dia cakap.
Alright, Shikin Ali dia cakap apa? I was already in contact with insurance agent, not only for me, for all my club members. Allahu Akbar. Dia bukan, nampak, ini adalah seorang leader yang berwawasan. Leader ni yang berwawasan ni, dia biasanya dia tak akan buat untuk diri dia. Dia akan buat untuk member-member dia. Siapa yang di bawah-bawah ni, dia akan nak juga ilmu yang dia dapat tu disampaikan. Alright. So tahniah saya ucapkan kepada Kak Shikin kita. Alright. 150 UK 150. Oh, right. 150 pagilah sana pagi. Oh, ni nak sahur ke? Ni time sahur kat sana Alright. Sebab saya dulu pergi mana saya pergi France dia lain sikit. Tapi kalau kita pergi Sweden, kita pergi Norway tu dia lain. Dia sekarang dalam pukul 2 tu dah kira dah start puasa. Lepas tu dia punya buka puasa sampai pukul 10. Ada sekali tu sampai pukul 10 dan pukul 2 lebih dah kira. So dalam Maghrib, Isyak, Tarawih, lepas tu kita dah kena apa? Sahur balik. Tahajud semua dah buat sahur. Dia dalam 4 jam tu semua compact gila, right? So itu pengalaman yang best jugalah kan, kita duduk kat sana insya-Allah. Right, salam Abang Abu. Waalaikumsalam. Nurlianis Hussein. Ni orang baru, macam orang baru Jadi untuk orang baru ni kita akan selalu bagi satu tepukan untuk menjemput anda bersama dalam keluarga keluarga always Abang Abu, right? Okay, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita nak juga terus ada juga ni. True, nampak Rafida dia cakap true. Alright, okay now. So ada tak soalan yang kedua sebelum saya ambil soalan awak ni, saya jawab dan kita akan bincangkan hal yang kita nak bincangkan untuk persekitaran kewangan kita ni. Best sangat. So banyak yang kita buat dan semalam tahniah bagi yang buat, yang lakukan apa yang Abang Abu suruh awak buat. Saya ucapkan tahniah dan anda akan dapat DJ Horn. Alright, kerana itu anda ni memang orang yang hebat, orang yang best. Dan sekali lagi saya nak tunjuk bagi anda yang berminat untuk bersama saya sebentar lagi. Alright, 10.30 dalam program Biak Duit. Alright, walaupun kita dah penuh 20 tempat, tapi kalau anda rasa nak Abang Abu saya termis lah, saya nak jugalah, InsyaAllah kita boleh bukakan 1, 2 atau 3 lagi tempat untuk anda bersama-sama dengan Abang Abu. Ini, halo, mana-mana? Ini atas ni. Weh, dahsyat babe, dahsyat. Ini program yang dahsyat. Alright, dahsyat. Tak pernah Abang Abu buat secara online selama ni. Inilah first time saya buat. Dan batch yang pertama akan mendapat hasil yang luar biasa. Percaya dan tengok saja apa yang berlaku pada 20 orang yang sudah pun mendaftar. Alright. So kalau anda juga nak tahu apa benda Allah ni, awak boleh WhatsApp, insyaAllah. Alright, WhatsApp ke nombor yang tertera ni dan kita akan hantar link untuk anda baca. Dan kalau anda minat juga boleh bersama menjadi adik-beradik Abang Abu. Walaupun Abang Abu ni gelap, tapi insyaAllah ramai orang cakap Abang Abu ni manis sangat. Alright, so ada soalan ke? Kita ada soalan. Rohaya Harun, dia cakap salam Ramadan. Alright. Oh, dia cakap baru jumpa link hari ni. Alright. Okay, Rohaya, kalau jumpa awak nak join, awak join. Awak tak masih belum terlambat sebab kita masih ada lagi masa. Alright, sehingga 10.30 hari ni. Alright. Okay, so ada tak apa-apa soalan yang nak ditanya? Soalan yang kedua, kalau tak saya akan teruskan ke benda yang saya nak bincangkan pada hari ini, iaitu persekitaran wang kita. Dan hari ini adalah topik yang terakhir, segmen yang terakhir untuk persekitaran wang kita yang saya akan kongsikan kepada anda. Sebab dalam kita nak menjadikan keadaan kewangan kita ni sempurna, keadaan kewangan ni terurus, keadaan kewangan ni suka dengan kita, maka Abang Abu dah bagi banyak selama beberapa hari ni. Kalau anda tak nampak ataupun terlepas program-program ni, jangan risau kerana ada di YouTube channel Abang Abu, right? Awak pergi cari Abang Abu Mekanik Wang YouTube channel dan akan dapat semua sebelum ni yang terlepas-lepas. Semua tu ada dan luar biasa. Satu hari 1 jam lebih. Just bayangkan kat situ dekat ada 20-30 Jadi 20 jam awak boleh actually bersama belajar banyak ilmu-ilmu yang luar biasa, insya-Allah, right? Okey, dah WhatsApp. Okey, Suhaila dah WhatsApp. Okey, insya-Allah akan dijawab WhatsApp tu untuk anda sertai juga, insya-Allah. Alright. So, Abang Abu nak cerita kalau tak ada kan. Kalau dah tak ada nak tanya apa kat Abang Abu, biarlah Abang Abu cerita balik apa yang saya nak cerita untuk persekitaran kewangan. Hari ini very simple.
Benda yang mudah yang perlu anda lakukan agar keadaan kewangan anda ni, persekitaran kewangan anda ni, dia menjadi satu persekitaran yang best sangat. Dia macam seronok sangat. Dia macam best gila tengok persekitaran kita. Kadang-kadang kita pergi satu tempat kan, kita tengok wow, dia macam wow, teruja kita tengok benda-benda dengan pohon dia, dengan like pergi London pun. Saya ada pergi London, saya tengok ada tempat tu, ya Allah bestnya kita duduk sini. Kadang-kadang ada di tempat lokal-lokal juga. Di Malaysia juga ada tempat-tempat yang kita wow, saya pergi ke Kundasan kat Sabah. Lawa betul. Saya pergi Cameron Highland pun saya rasa. Ada juga Langkawi saya pergi macam best. Ada kampung-kampung dekat Kedah saya pergi sebab saya nak mengajar kat situ. Saya cakap, ya Allah bestnya. So banyak benda-benda, kadang-kadang ada environment dia menyebabkan kita rasa seronok. Sama juga dengan kewangan. Kalau kita nak menyediakan satu tempat yang seronok untuk duit datang, dan bila dia datang, dia nampak, seronoknya tempat ni, dia nak kekal. Nampak? Kita pergi, ada tempat kita pergi ni, kita tengok je tempat dia seronok, macam kita rasa nak duduk kat sini lah. Macam best gila. Itulah keadaan yang kita perlu adakan untuk wang kita. Dan macam mana kita nak buat benda tu? Kejap lagi Abang Abu nak share dengan anda. Alright? Okay. Okey, berminat Abang Abu tapi hari ni tak free. Okey, tak apa Fazila, insya-Allah kita ada bulan depan. Fazila, bulan depan kita ada, just follow saja Abang Abu. Bulan depan pun kita ada. Kan? Alright, kalau tak dapat bulan ni tak apa, bulan depan insya-Allah, sebab saya akan buat satu kelas satu bulan, satu saja biar duit ni, sebab dia program yang best, dia sangat luar biasa dia, insya-Allah. Alright. Okey, boleh tak AA buat kelas dalam bahasa English untuk anak-anak? Why not? Why not? Like I can do that. Like kalau you can actually like get some people for me to like actually conduct this in English, it can be anything. Maybe if like for anak-anak, I can do something yang more relevant for them, right? We can do one, right? We can do a class that actually like teaching kids, alright, on certain thing. When I say kids, now, like kids will enjoy looking at videos and looking at all this, no? Kids are like that. Kids are not like adults. Adult might be not focus on apa yang saya cakap ni. Kadang-kadang kita, like ada banyak. Tapi kids kan, kalau kita boleh animate, kita buat macam tu, dia orang suka. Dia orang tu duduk, dia akan buat member dia belajar banyak. Dan bila sebab dia dah biasa dengan YouTube, dia dah biasa dengan banyak benda-benda ni. Jadi bila kita tengok, dia rasa dia macam dia tengok YouTube. Dan bila kita suruh dia buat, dia akan buat. Alright, you must save today. Alright, ask your mom $1, right? Okay, and you put, and you're going to create a coin bank. Yes, you want to like do a coin bank. Alright, are you ready? Okay, now we are going to like get started. Alright, let's do this. Like macam tu tau. Saya boleh buat macam 1 jam untuk dia belajar satu benda dan satu benda dan satu benda. So kalau kita ada sekumpulan, like anda yang mungkin ada anak-anak, whatever, just like bagi tahu Abang Abu supaya saya boleh sediakan untuk adik-adik ni lah yang ada kat sini, yang ada dalam grup Abang Abu. Kita boleh buat, alright? So banyak benda yang sebenarnya kita boleh lakukan, dan diorang ni akan belajar sangat luar biasa, alright? Diorang suka tau, diorang suka nak. Dan diorang ni kalau ada video-video macam ni kan, dia akan bangun pagi, dia duduk dan dengar, alright? So definitely Rafidah, that's a very good idea, and actually like we can do that, alright? Rohayu Harun dah WhatsApp. Okay, alright. Okay, Rohayu, kita akan jawab WhatsApp tu, dan you check whether are you like okay to join for today, insyaAllah, right? So itu yang saya nak bagi tahu. Tapi sekarang let me just like bagi tahu apa yang perlu kita buat supaya persekitaran kewangan kita ni, bila macam duit datang, dia macam suka kat itu. Bestnya tempat ni, bestnya dia ni, ya Allah, aku nak dengan dia ni, ya Allah. Kita nak macam tu, right? Untuk tu kita ada satu benda yang perlu anda lakukan. Apakah satu benda yang perlu anda lakukan untuk menyiapkan satu keadaan persekitaran wang yang sangat seronok untuk wang datang, singgah dan duduk terus. Duduk terus dengan kita, insyaAllah. Alright, awak buat apa pun insyaAllah dia jadi. Melabur, dia terus meningkat. Buat bisnes, insyaAllah dia jadi. Sebab wang ni, dia dah suka dengan kita. Dia suka sangat nak duduk dengan kita. Jadi dia akan bagi tahu semua kawan-kawan dia kat luar, dia akan cakap, jom kita duduk dengan Abang Abu tu, best gila tempat dia tu. I suka sangat. Nak tak macam tu? Nak ke tak? Kalau nak, awak sekarang saya nak awak tekan nak. Tekan nak, dan saya nampak love saya tu 285 yang tidak memberikan saya satu motivasi langsung. Saya nak lebih. Saya nak 1000 seperti biasa. Jangan pecah rekod, alright? Kalau saya tak dapat 1000 pecah rekod, saya rasa macam kenapa? Alright? Okay, kalau anda nak macam mana nak menyediakan persekitaran kewangan yang sangat best, anda perlu buat benda tu. Okay, tekan nak, alright? Tekan nak. Dah tekan nak, lepas tu pastikan anda juga
tekan love banyak, right? So yes, Rafida cakap that's brilliant, right? So that's brilliant. We can do something, like for age maybe 9 to 12, and then teenage is a bit different, alright? Kids a bit different, teenage a bit different. So we can plan, alright? Nak Royana, nak. Okay, saya sayang Wang. Nak. Okay, semua nak. Alhamdulillah, ada 4 orang, macam lah banyak sangat. Tapi tak apalah kan. At least ada juga. Alright, nak. Ini semua yang cakap nak, saya bagi tepukan. Alright, bagi tepukan. Nak. Saya memang nak. Saya nak tengok ada lagi tak? Sebab kita nampak ada 20,000, 23,000 orang tengok. Allahu Akbar. 23,000 orang sedang menyaksikan Abang Abu untuk memberi saya semangat ni. Ya Allah, saya semangat. Ya Allah, 23,000 orang ni. Aku nak beri manfaat pada dia orang ni. Jadi aku nak bagi tahu satu benda yang sangat-sangat penting, alright? Dan teruskan love. Supaya Abang Abu dapat that energy, right? Dan ini memang luar biasa, alright? Ini untuk anda lakukan, alright? Lakukan benda ni sebab benda ni sangat akan menjadikan persekitaran wang anda sangat seronok. Apa dia? Apakah benda tu? Benda yang perlu anda ada dalam diri anda. Apakah yang anda perlu ada dalam diri awak ni untuk mencipta keadaan tu adalah sifat memaafkan. Sifat memaafkan. Maafkan sesiapa saja. Bermula dengan maafkan diri kita sendiri. Mungkin kita melakukan kesilapan, mungkin ada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita maafkan diri kita sendiri. Alright, kita mohon maaf pada Allah, kita bertaubat dan kita maafkan diri. Itu yang pertama. Dan mula maafkan mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita yang mungkin melakukan kesilapan. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, mungkin adik-beradik kita, keluarga kita. Maafkan mereka. Walaupun apa yang telah mereka lakukan pada kita selama ni, maafkan. Mungkin pedih, menusuk jiwa, mungkin buat kita menangis, mungkin kita rasa macam stresnya nak maafkan. Tapi untuk Allah, buat kerana Allah. Buat kerana Allah yang awak sekarang sudah maafkan. Maafkan semua orang yang pernah buat silap dengan kita. Mungkin orang yang buat kesilapan kita maafkan. Alright, kita maafkan apa-apa yang telah orang kata pasal kita. Mungkin ada orang fitnah kita, kita maafkan. Alright, orang cakap yang buruk mengenai kita, kita maafkan. Yang macam depan ke aku ni ada yang juga cakap Abang Abu ni macam orang gila. Maafkan. Tak. So, orang gila ni adalah orang yang luar biasa, right? Okay, maafkan. Itulah sifat yang memang kalau ada dalam diri awak, awak telah mengadakan satu persekitaran kewangan yang wang duit akan suka. Duit ni dia suka tempat tu. Sebab dia tahu tempat ni memang sangat indah. Dia tak ada rasa negatif. Dia tak ada rasa whatever. Dia rasa semuanya positif sangat. Ya Allah, maafkan ni positif. One of the most important positive energy is memaafkan orang. Bila kita memaafkan orang, you create a positive energy in you. Dia tak ada negatif, babe. Serius. Awak cuba buat benda ni. Alright, maafkan orang. You maafkan orang, you create a very positive energy. And this energy is going to attract a lot of good things in your life. Kalau awak melabur saham, awak ada dendam, benci dengan orang, awak tak akan buat duit. Awak akan buat duit tapi awak tak akan gembira. Tapi kalau ada awak memang jenis yang orang memaafkan orang dan sekarang melabur, awak tengok, jadilah. Selama ni aku belajar technical analysis, aku belajar foundation, itu semua macam tak jadi. Tapi aku hanya buat satu benda, aku maafkan, aku dah okey, semua jadi. Dulu aku jual. Aku belajar teknik sales sana, sales sini, itu sana, itu sini. Aku buat tak juga jadi. Tapi bila aku dah mula memaafkan, dah tak ada. Aku belum jual, orang dah beli. Aku belum jual, dia dah telefon nak benda tu. Hello, I'm not kidding. Saya bukan kid. Saya bukan kidding kat sini. Saya bukan buat lawak kat sini. Saya bukan nak berjenaka kat sini. Tapi saya seriously bagi tahu satu benda. Satu benda yang kalau awak boleh buat benda ni, pastinya awak akan menyediakan satu persekitaran yang sungguh menawan untuk duit datang. Duit akan datang dan dia akan suka sangat. Dia akan duduk kat situ. Malahan dia juga, okay? Apa tu? Cuba buka topi. Kenapa kau nak tengok topi? Kenapa? Kenapa kau nak tengok? Kenapa? Kau ingat aku botak? Aku tak botak lah.
Dia nak tengok rambut aku pula. Saya baik aku lelaki aku tumbuk. Perempuan jangan, kalau ada orang cakap tunjuk rambut, jangan buka. Alright. Okay, so come on. Alright, so itulah yang Abang Abu nak anda buat. Alright. Kadang-kadang dia benda yang macam susah tau. Susah betul nak maafkan orang ni. Tapi kalau anda minta pada doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dia, ya Allah, aku ni macam berat sangat nak doa maafkan dia ni. Aku sebab dia dah buat macam-macam kat aku, ya Allah. Kenapalah aku rasa macam berat sangat. Maka tolonglah aku. Aku nak berubah ni, ya Allah. Aku nak berubah. Engkau ni Maha Pemaaf kan. Engkau ni Maha Pemaaf. Allah ni ya Ghafur, dia maafkan segala-galanya, right? Kalau Allah ni Maha, kita dah buat dosa macam mana pun Allah sentiasa bersedia untuk memaafkan kalau kita betul-betul yakin, betul-betul kita bertaubat, betul-betul kita berserah, kita minta dengan dia bersungguh-sungguh, pasti insya-Allah Allah menerima kita punya permintaan tu. Jadi Abang Abu nak anda juga please take that initiative to maafkan orang. Pernah buat salah, maafkan. Clear ke clear? Maafkan orang. Boleh tak? Boleh ke boleh? Ni saya sayang okay. Clear tak? Dan saya nak love tu. Saya bagi something yang luar biasa, right? Benda tu bukan luar biasa, tapi ramai kita tak faham. Kenapa perlu maafkan orang dia dah buat tai kat aku tau. Kau ingat senang ke nak maafkan? Kau buat macam tu memang kau akan merana. Member yang kau tak maafkan tu dia okey. Dia makin successful, dia makin berjaya dan sebagainya. Engkau yang tak boleh maafkan dia, kau makin teruk. Kau nak ke hidup kau macam tu? Jangan, maafkan supaya kita tak nak lagi ada perasaan negatif. Faham tak? Bila you tak boleh memaafkan seorang, maksudnya dalam diri awak ada negative energy. Kalau tak boleh memaafkan orang, maksudnya awak berada dalam satu tekanan negatif. Negative energy ada. Dan bila ada negative energy, apa berlaku? Awak menarik negative energy. Faham ke? Faham. Tapi bila awak boleh memaafkan orang, awak sudah menimbulkan satu aura yang positif. Dia rasa tau, kita maaf ya Allah, maafkan aku, dah maafkan ya Allah, aku tak ada lagi ya Allah, kau jadikan aku tenang ya Allah. Ya Allah, tenangnya diri aku selepas aku maafkan semua orang ya Allah. Dan masa itulah awak punya energy positif sangat tinggi. Faham? Hello? Boleh ke boleh? So buat benda tu. Alright, kalau anda nak mula melihat keadaan kewangan anda ni berubah, ini adalah satu lagi paksi yang perlu kita adakan supaya kewangan kita ni suka dengan persekitaran kita. Orang yang memaafkannya, dia punya duit dia suka tau. Dia senang je dapat duit. Dia nak duit, dia ada je. Walaupun dia mungkin kita tengok dia ni, dia tak minat dengan kekayaan dunia. Mungkin dia ni orang yang dia tak minat dengan kekayaan dunia, tapi dia senang dapat rezeki. Kan dia nak je, ada je pelbagai bentuk benda tu datang. Sebab rezeki suka kat dia. Sebab dia menyediakan satu tempat yang memang kalau rezeki datang dia suka. Sebab tu kalau kita pergi bercuti kan, kita pergi satu tempat, kita macam nak pergi lagi tempat ni aku nak pergi, sebab kita dapat rasa sesuatu yang berbeza. Kan? Itulah sama juga bila kita menyediakan ruang dan persekitaran yang sangat-sangat best untuk wang dan rezeki dan kekayaan. Dengan sifat memaafkan. Right? Jadi saya nak anda tarik nafas. Tarik lagi sekali. Buat. Tarik lagi sekali. Right. Dalam minda awak bagi tahu diri awak, ya Allah, kau permudahkanlah aku dalam urusan aku untuk memaafkan semua orang yang telah melukai aku, menodai aku, yang telah menjadikan hati aku ni sentiasa dalam keadaan resah. Ya Allah, aku maafkan semua orang dengan seikhlas-ikhlas kerana Engkau ya Allah. Kerana Engkau ya Allah, aku maafkan kerana Engkau lah yang maha besar ya Allah. Tak ada benda yang lebih besar daripada Engkau ya Allah. Allah maha besar. Allahu Akbar ya Allah. Aku maafkan semua orang ya Allah. Aku maafkan semua. Aku maafkan kesilapan yang orang lakukan terhadap aku. Hello, what happened when you do that? It's all about positive energy. You create a positive energy in the morning. Kenapa sebelum malam tu dia cakap maafkan semua orang, maafkan. Mungkin ada yang dah buat. Betul? Ada yang dah buat, malam aku dah maafkan. Tapi kalau sekarang awak faham kenapa buat dan awak buat lain. Sebab ramai aja dia tak faham. Cakap kita kena maafkan. Why? Kenapa perlu maafkan? Kita tak bagi satu benda apa yang sebenarnya berlaku bila kita maafkan seseorang dalam diri kita. Dan inilah satu benda yang saya namakan menyediakan satu persekitaran wang yang
luar biasa. Jadi itulah yang Abang Abu nak kongsikan. Satu benda je. Hari ni just do one thing. Right, just do one. Every single day, just do one thing that actually can enhance your relationship with the money, relationship with your wealth. You become an attraction to the wealth. You know, like you jadi satu attraction kepada kekayaan dan juga kewangan. Alright? Dia tengok kau je duit macam suka nak datang. Kenapa kita ada benda tu? Jadi teruskan untuk tekan love, sebab saya nampak 700 sahaja. Alright? 700 saja. I want more love until we reach 1,000. Alright, bila reach 1,000 alright, so teruskan. I love it. Dan kalau anda ada soalan sekarang juga boleh tanya. Siapa yang ada soalan boleh tanya, sebab Abang Abu akan stop cepat sebab saya ada satu lagi yang saya kena bersedia. Alright, pihak TV3 ni dia akan cakap Abang Abu 9 sedia insyaAllah saya kena sedia. Alright, ni ada soalan Nurlianis. Tak perlu. Alright, okay, bagus soalan ni. Bila saya cakap maafkan orang tu, kau tak perlulah pergi cakap dia, halo, aku maafkan kau. Tak perlu. Mungkin orang tu tak pernah rasa pun yang dia buat silap dengan awak. Dia tak pernah rasa yang dia buat silap dengan awak. Dia ingat awak yang buat silap dengan dia. Faham tak? Jadi kita tak perlu risau. Alright, kita sincerely. So, bila kita sincerely dah maafkan orang tu, kita akan berjumpa dengan orang tu, kita macam tak ada rasa apa. Kalau kita tak maafkan, kita tak nak jumpa tau. Dia ada dekat majlis tu. Dia tu ada dekat majlis. Aku tak nak pergi. Dia tu. Macam tu. Kalau macam tu, awak belum maafkan. Tapi kalau dah maafkan, awak pergi, dia ada duduk depan awak, dah makan pun awak tak kisah. Assalamualaikum, apa khabar? Ya Allah, aku doakan kau mudah-mudahan lebih berjaya. Amin. Aku syukur tengok kau lebih berjaya. Cuba awak macam dah maafkan, awak akan ada rasa yang, you know, like automatically, clear tak? Jadi dia pun akan perasan kalau dia, dia ni bagus lah. Clear tak? Dan dia akan timbul pula diri dia nak maafkan kita pula. Mungkin dia minta maaf. Mungkin dia cakap, kita cakap aku minta maaf lah, aku sorry lah dulu aku selalu susahkan kau macam tu. Faham tak? Jadi kita tak perlu nak bagi tahu dia. So awak memaafkan dengan seikhlas-ikhlas hati awak. Awak tahu dan Allah tahu. Cukuplah tu. Allah akan sampaikan message tu pada dia. Dia akan sendiri dapat rasakan yang kau seperti dah maafkan dah. Kalau dia betul-betul lah dia buat silap. Alright? Tapi saya cakap maafkan saja. Saya tak cakap lupakan. Allah, Abang Abu kau pening lah. Kau sekejap cakap maafkan, sekarang kau cakap jangan lupakan pula. Apa benda ni, ya Allah, kan? Yes, maafkan supaya kita tidak mempunyai persekitaran yang negatif. Tapi jangan lupa kalau benda tu adalah satu pengajaran untuk kita. Kita tahu dia ni dulu macam ni okey, tak apa, tu sebagai pengajaran supaya aku tak buat benda tu lagi. Kalau dia suruh aku buat benda tu lagi, aku tak nak buat lagi. Contohnya lah so macam tu. So sebab tu saya cakap maafkan tapi jangan lupakan. Alright, jangan tunggu raya lah kau ni. Ya Allah, aku suruh sekarang dia ni nak tunggu raya. Raya ni kita bermaaf-maafan. Itu raya punya maaf ni adalah traditional. Dia tradition tau. Dia bukan kau betul-betul maafkan. Ramai orang masa raya, okey, aku maafkan kita kosong-kosong whatever, tapi dalam hati celaka kau dulu kan, kau buat aku macam ni, kau jaga kau kan. So benda tu tradition. Clear tak? So saya nak awak buat bila tau, sekarang bila dah terputik, sekarang dah ada idea. Saya dah bagi kebenaran. Ini sebenarnya saya menyampaikan kebenaran. Alright? Saya berpesan-pesan kepada kebenaran. Maka kalau awak ambil dan buat benda ni, awak akan dapat dia punya hikmah dia. Dan kalau awak tahu benda ni baik dan awak tak buat, maka awak tak akan dapat hikmah. Alright, ya Allah, terima kasih lah korang ni. Ya Allah, aku dapat 1,000 lebih, 1,400 babe. Terima kasih lah kerana bagi saya love. Entahlah kenapa aku dapat love ni, aku macam rasa macam best gila. Aku rasa macam tu. Alright, so I hope you know, like you guys can actually like, yes, jangan lupa just maafkan. Maksud saya, engkau jangan, dia ni macam ada benda lah, dia ni Nurlianas ni. Kau macam ada benda, kau macam ada, memang kau macam ada benda. Jangan lupa just maafkan. Macam tak best. Alright, maafkan sepenuhnya. Maksudnya maafkan, dah tak ada lagi. Memang kita tak ada apa-apa lagi yang kita negatif terhadap orang tu. Alright, cuma kita jangan lupa insiden, maksudnya pelajaran. Saya tak cakap kita tak perlu ingat orang tu, tapi kita ingat dia sebagai satu pelajaran. Alright, oh ni dalam list benda-benda yang aku tak boleh buat. Dalam minda ni kan, ini tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Macam mana kau dapat benda ni? Sebab daripada pelajaran dulu ni. Okay, macam tu, clear tak? So you have to make it very natural macam itu, right?
Okay, so itulah yang Abang Abu nak sampai kepada anda. Dan sekali lagi, this is my benda yang saya just nak tunjuk kepada awak. Alright, so sebentar lagi pukul 10.30 insyaAllah kita akan berada satu program Biak Duit. Jadi bagi anda yang dah hantar alright WhatsApp, insyaAllah saya akan reply dengan dia punya link-link tertentu untuk anda buat tindakan. Dan setelah tu awak kena buat sebelum dalam pukul 10 awak kena buat supaya saya boleh actually siapkan awak untuk dalam grup sebab kita ada grup yang perlu saya masukkan diri awak tu insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana bersama dengan Abang Abu. Dan seperti biasa, saya nak anda buat satu saja perkara. Setiap hari dengar apa Abang Abu cakap, satu benda kita buat, dan pasti awak akan teruja dan pasti awak akan dapat sesuatu yang luar biasa alright dalam keadaan kewangan anda, dunia dan akhirat. Alright, kita tak nak cerita pasal dunia saja, tapi apa yang kita cerita pasal akhirat, dia berfungsi di dunia. Itu luar biasanya bila kita buat benda untuk akhirat, maka dia sebenarnya berfungsi kat dunia ni insyaAllah. Alright, jadi itulah untuk hari ni. Kita dah tamat persekitaran kaya, right? Persekitaran wang kita, right? Persekitaran yang menjadikan kita kaya dan luar biasa insyaAllah. Alright, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua. Jadi marilah kita sama-sama berikan tepukan kepada anda semua. Satu tepukan yang Allah. Alright, kita beri tepukan. Dan saya kan bila dapat love kan, banyak kan saya rasa macam ni. Saya rasa macam best gitu je, macam berbunga. Aduh, aku suka sangat lah benda-benda macam ni. Alright, okay. Alright, itu sajalah. Saya ada juga ni, ada okay, tak apa. Yes, ada Nurhalianis dan juga Rafida. Forgive but not forget, and best. Alright, so itu sajalah insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, Rafida. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Zoom. Best. Abang Budi macam budak kecil. Alright, okay, bye.